Ini bab larangan berbeza pendapat ataupun berselisih pendapat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jundub bin Abdullah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran selagi mesra hati-hatimu. Apabila kamu telah berselisih, maka kamu berhentilah, kamu bangunlah meninggalkannya. Yani kamu berhentilah membincangkan tentangnya. Abu Abdullah berkata, Abdurrahman telah mendengar salam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jundub lagi bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran ma'talafat qulubukum, selagi hati kamu mesra. Apabila kamu telah berselisih, faqumu anhu, kamu bangunlah meninggalkannya. Yazid bin Harun meriwayatkan daripada Harun Al-A'war, beliau berkata, haddatsana Abu Imran daripada Jundub daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah daripada Ibn Abbas, beliau berkata, ketika Nabi SAW hampir wafat, beliau berkata, di dalam rumah baginda ada beberapa orang, termasuk di antara mereka itu Umar ibn al-Khattab. Beliau berkata, alumma, bawakan, aktub lakum kitaban, untuk aku tuliskan untuk kamu satu surat, lan tadillu ba'dahu, yang mana kamu tidak akan sesat sekali-kali selepasnya. Qala Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW ghalabahul waja', sedang sakit berat, wa indakum al-Quran, dan kamu sudah pun ada Al-Quran, cukuplah kitabullah itu kepada kita. Jadi penduduk ataupun orang yang berada di dalam rumah itu telah berselisih. Mereka berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang berkata, kamu bawakan kertas, bawakan yakni kertas dan pen kepada Nabi SAW, yaktub lakum, supaya dia menuliskan, supaya Rasulullah SAW tuliskan untuk kamu satu surat yang mana kamu tidak akan sesat selepasnya. Ada di antara mereka yang berpendapat seperti Umar. Apabila mereka telah bising, aktsarul laghab, mereka telah menimbulkan suasana riuh rendah dan perselisihan pendapat di hadapan Nabi SAW, baginda bersabda, qumu anni, kamu bangunlah, pergi meninggalkan daku. Qala Ubaidullah berkata, Ibnu Abbas, yakni kemudiannya selalu berkata, malapetaka, betul-betul malapetaka ataupun kerugian besar sekali, oleh kerana Rasulullah SAW terhalang ataupun tidak dapat menulis untuk mereka surat itu kerana perselisihan yang berlaku di antara mereka dan kerana riuh rendah mereka itu. Babu qaulillah, ini bab firman Allah, wa amruhum syura bainahum, urusan mereka, yakni orang-orang Islam yang baik-baik itu diputuskan berdasarkan syura di antara mereka, yakni permusyawaratan di antara mereka. Wa syawirhum fil amr, dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, bermesyuaratlah dengan mereka dalam perkara yang penting itu. Dan musyawarah itu sebelum seseorang membuat keputusan mu'tamad dan sebelum jelas perkara kepada mereka. Kerana Allah SWT berfirman, apabila engkau telah membuat keputusan yang mu'tamad, fatawakkal 'ala Allah, maka berserahlah engkau kepada Allah. Apabila Rasulullah SAW telah berazam, maka tidak ada lagi sesiapa pun
boleh mengatasi ataupun mendahului Allah dan Rasulnya. Nabi SAW pernah bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya pada hari Uhud untuk terus tetap di Madinah, wal khuruj, dan untuk keluar, mana sama ada nak duduk tetap di Madinah ataupun untuk keluar daripada Madinah. Mereka memberikan pendapat kepada baginda, iaitu supaya keluar. Apabila Nabi SAW telah memakai baju besinya dan telah bertekad untuk keluar, mereka berkata pula, aqim, kita kita tetap saja di Madinah ini. Aqim, kamu tetaplah di Madinah ini, tak payah keluar. Falam yamil ilaihim ba'dal azm. Nabi SAW tidak cenderung kepada mereka selepas telah membuat keputusan yang muktamad itu. Dan baginda bersabda, tidak seyogianya seseorang Nabi apabila memakai, dalam riwayat dalam nuskha yang lain, labisa, bukan yalbas, maknanya telah memakailah kalau labisa. Jadi apabila dia memakai baju besinya, memecatnya pula, hatta yahkum Allah, kecuali kalau Allah membuat keputusan begitu, kalau Allah memutuskan begitu. Nabi SAW pernah berbincang dengan Ali dan Usamah berhubung dengan tuduhan ahlul ifk terhadap Aisyah. Baginda mendengar pendapat mereka berdua sehinggalah turun Al-Quran. Maka Nabi SAW menyebat ar-ramin, orang-orang yang menuduh itu. Walam yaltafit ila tanazu'ihim, baginda tidak menghiraukan perselisihan pendapat di antara mereka itu, tetapi baginda memutuskan perkara itu mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah. Imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin selepas Nabi SAW juga bermusyawarah dengan ahli ilmu yang amanah dalam perkara-perkara yang harus, untuk mereka menerima, mengambil keputusan ataupun pendapat yang termudah di antaranya. Apabila telah nyata kitab ataupun as-sunnah, dalil daripada kitab dan as-sunnah, mereka tidak akan melampauinya kepada yang lain, kerana mengikut Nabi SAW. Abu Bakar berpendapat perlu diperangi orang yang tidak mahu mengeluarkan zakat. Umar pula berkata, bagaimana kamu akan memerangi orang-orang yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti mereka telah memelihara darah mereka, yakni nyawa mereka dan harta benda mereka daripadaku, melainkan dengan haknya, yakni hak kalimah la ilaha illallah itu. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan kedudukan mereka yang sebenarnya terserah kepada Allah. Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tetap akan memerangi orang yang membezakan di antara perkara yang Rasulullah SAW letakkan bersama. Selepas itu Umar menurutnya pula. Abu Bakar tidak hirau kepada mesyuarat apabila telah ada di hadapannya hukum daripada Rasulullah SAW berhubung dengan orang yang memisah-misahkan hukum sembahyang dan zakat, dan mereka mahu menukar agama dan hukum hakamnya. Nabi SAW bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, sesiapa yang menukar agamanya, kamu bunuh dia. Al-Qurra, yakni ahli-ahli Al-Quran ataupun orang-orang yang alim tentang Al-Quran adalah ahli-ahli mesyuarat bagi Sayyidina Umar. Mereka itu terdiri daripada orang-orang tua dan orang-orang muda, sama ada mereka itu tua ataupun muda. Dan Umar waqafan inda kitabillah, waqafan mudah berhenti, mudah berhenti
di hadapan kitab Allah. Dia tidak akan melanggar apa-apa yang sudah ada di dalam kitab Allah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah ketika Ahlul Ifk menuduhnya dengan tuduhan yang mereka buat. Qalat, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Talib dan Usamah bin Zaid ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menunggu wahyu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya mereka berdua sebagai bermusyawarah lah, mengambil pendapat mereka tentang memisahkan ataupun menceraikan ahlinya. Adapun Usamah, dia telah memberi pandangan sejauh yang dia tahu tentang kebersihan ataupun kesucian isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan Ali pula berkata, Allah tidak menyempitkan kepadamu orang perempuan selainnya, ramai lagi. Bagaimanapun tanyalah hamba dia tu, hamba tu dia akan bercakap benar, berkata benar kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil Barirah lalu bertanya, adakah engkau nampak sesuatu yang meragukan engkau, yakni pada Aisyah itu? Barirah berkata, saya tidak ada nampak apa-apa perkara selain daripada dia masih seorang budak, dia gadis yang masih lagi muda umurnya. Dia tidur dengan meninggalkan ajin, tepung yang diulinya, sehingga datang binatang ternakan masuk lalu memakan tepung yang diuli itu. Faqama 'alal mimbar. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar lalu berkata, wahai orang-orang Islam, siapakah yang akan menerima hukuman saya terhadap seseorang yang mana telah sampai berita kepada saya, dia menyakiti, dia mengganggu ahli keluargaku. Demi Allah, aku tidak tahu pada ahliku, pada isteriku selain daripada kebaikan. Dan baginda menyebutkan kesucian ataupun kebersihan Aisyah daripada tuduhan itu. Kemudian dengan sanadnya Imam Bukhari beriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap, baginda memuji-muji Allah di permulaan ucapannya itu, dan baginda bersabda, ma tusyiruna alayya, apa pandangan kamu, apa pendapat kamu, apa cadangan kamu kepadaku berhubung dengan orang yang mencaci isteriku, di mana aku tidak mengetahui ada apa-apa kejahatan pun pada mereka itu, pada ahli keluargaku. Wa an Urwah qala, beliau berkata, bila Aisyah diberitahu tentang tuduhan terhadapnya, beliau berkata, wahai Rasulullah, adakah engkau mengizinkan kepadaku untuk aku pulang kepada ahli keluarga, ahli keluargaku? Nabi SAW pun mengizinkan kepadanya. Dihantar Aisyah, bersamanya ada seorang hamba. Wa qala rajulun minal ansar, ada seorang lelaki Ansar berkata, subhanaka, maha suci engkau, ma yakunu lana an natakallama bihadha, tidak sepatutnya kita bercakap tentang perkara ini. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah, hadza buhtanun azim, ini adalah dusta yang besar. Jadi ini masih lagi kita dalam bab al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini kira akhir dah, kira akhir bab ni. Jadi di sini bab larangan ikhtilaf ataupun khilaf.
larangan khilaf ataupun ikhtilaf, mana berbeza pendapat. Maksudnya di sini tidak boleh lagi kita berikhtilaf apabila kita telah mendapat dalil daripada Al-Quran ataupun As-Sunnah. Bila sudah ada dalil, berhentilah, bolehlah duk khilaf. Kalau khilaf lagi, itu maknanya kita tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ataupun kalau kita duduk berselisih pendapat tentang Al-Quran, macam di sini dia sebut ini, dalam hadis yang pertama ni, bacalah Al-Quran selagi hati kamu mesra, bersatu. Apabila kamu sudah berselisih, kamu bangun, tinggalkannya. Apa maksudnya? Maksudnya baca Quran nak berselisih lagu mana baca Quran? Tak ada berselisih apa-apa baca Quran. Maksud di sini orang zaman dulu dia tidak baca saja supaya kita baca gitu saja. Dia baca tu dia bincang selalu, bincang selalu. Apa maksud? Apa maksud? Jadi kalau selagi perbincangan itu menimbulkan kemesraan, kesatu paduan di antara kamu, jelas molek, boleh terus bincang. Tapi bila berselisih dan kamu tidak masing-masing tidak ada dalil, tak boleh nak main kerah king, nak kerah kepala, tak ada faedah. Berhenti dah, tak tahu sekat tu, berhenti, sudahlah. Itu maksudnya. Dan kalau ada dalil, boleh bincang lagi. Hak ada dalil tu, hak tak ada dalil ni, bila dia dengar dalil, ikutlah hak tu. Tak boleh ikhtilaf lagi dah bila sudah ada dalil. Kalau tak ada dalil, terutamanya dalam perkara-perkara yang rumit, yang mutasyabihat dan sebagainya, tak boleh kita nak bertekar. Siapa tuduh-menuduh satu sama lain, tak boleh. Berhenti sekat tu. Tanya orang lain yang lebih tahu, mengadap orang lain pula. Begitu. Itu maksudnya. Bukan ikhtilaf di sini, ikhtilaf maksudnya berbeza pendapat, tak boleh ikhtilaf. Tidak. Beza pendapat tu boleh. Hak ni berhubung dengan sesuatu ayat tu. Kalau kita tidak ada penyelesaian, duk bertengkar hanya guna fikiran saja, tak ada faedah. Berhenti saja. Tak ada pasal menimbulkan perbalahan dan perpecahan, tak ada pasal. Itu maksudnya di sini. Adapun kalau baca Quran tu terus, boleh, tak ada jadi masalah. Tidak kata kalau orang khilaf sana, kita pun kena berhenti duk baca Quran sini. Buat orang duduk bertengkar sana, tak ada kena-mengena tu. Ni hak tadi. Kemudian Imam Bukhari nak sebut di sini, dia qala Abu Abdullah tu dialah, maksudnya Imam Bukhari. Abu Abdullah berkata, Abdurrahman dengar salam, takut-takut kita kata. Seandainya dalam sanad yang kita baca tu, akhbarana Abdurrahman ibnu Mahdi an Salam ibni Abi Muti' an Abi Imran al-Jawni. Itu riwayat dengan an-anah, riwayat secara an-anah dengan an itu. Ada kemungkinan mana perawi itu tidak mendengar secara langsung daripada perawi di atasnya, bahkan ada perawi di tengah. Ada kemungkinan begitu. Kalau begitu, ada kemungkinan gitu, boleh jadi putus sanad. Bila putus, dia tidak jadi sahih, dia jadi dhaif, hadis munqati', jadi dhaif. Jadi Imam Bukhari nak cerita sini, Abdurrahman sami'a salaman, dia dengar salam itu. Bukanlah kata sini an salam ini menunjukkan riwayat ini secara an-anah, ada kemungkinan dia tidak dengar. Tak. Bahkan Imam Bukhari ayat sini dia dah dengar, cuma dia meriwayatkan secara an-anah saja, gitu. Sebab riwayat secara an-anah pun boleh juga. Tidak semestinya apabila seseorang perawi itu meriwayatkan secara an-anah memberi makna ini kemungkinan putus. Ada putus di sini, tak mesti. Walaupun memang ada mungkin. Kalau perawi dalam kitab-kitab yang besar ni, walaupun dia riwayat secara lagu tu, dia tetap muttasil, bersambung sanad dia tu. Misalnya di sini Imam Bukhari dengan yakin dia kata Abdurrahman ini telah mendengar daripada salam. Bila begitu tak ada kemungkinan putus lah, tidak dhaif lah hadis ini, sahih sebab muttasil. Dia takut kita ni faham gitu. Serupa juga hak ni, dia katakan Salam bin Abi Muti'
an Abi Imran Al-Jawni. An juga boleh jadi salam ni Abdul Rahman tu tak apalah dia dengar daripada salam, tapi salam itu boleh jadi dia tidak dengar daripada Abi Imran Al-Jawni. Boleh jadi dia tak ada dengar, dia tak dengar, maka putus pula situ. Kalau putus dhaif. Sebab itulah Imam Bukhari buat mari. Lepas pada dia kata dia buat mari hadis Hammam qala akhbarana Abu Imran Al-Jawni. Di sini ada haddatsana. Ni sama boleh Abu Imran Al-Jawni an Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi sanad ni dekati. Jadi hak ni dari segi sanad dia tidak putus dah. Sebab bawah daripada Abu Imran itu Hammam. Hammam kata haddatsana. Mana tidak putus dah. Lepas pada tu Abu Imran Al-Jawni, kalau kita tengok salam tadi kemungkinan putus. Imam Bukhari buat mari soal lagi daripada daripada Abi Imran Al-Jawni juga, iaitu Harun Al-A'war. Harun Al-A'war juga kata haddatsana, serupa dengan Hammam itu, bermakna dua orang. Selain daripada salam itu meriwayatkan daripada Abi Imran Al-Jawni secara muttasil, gitu, daripada Jundub, daripada Nabi SAW. Sebab kalau kita tengok Hammam tadi daripada Jundub anna Rasulullah, maknanya seseolah Jundub ini dia ceritakan bahawa Rasulullah SAW, dia tidak ambil daripada Rasulullah sendiri, boleh jadi dia dengar orang lain pula. Itu makna anna Rasulullah. Sebab itu Imam Bukhari buat mari hak ni riwayat Harun Al-A'war haddatsana Abu Imran an Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jundub tu ambil daripada Nabi sendiri, dia bukan ambil daripada orang lain, cerita orang lain. Kalau anna tadi ada kemungkinan. Jadi dan dalam riwayat hak tadi Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula-mula tadi dalam riwayat itu dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jelas. Jadi maknanya 2-3 riwayat ini tujuan Imam Bukhari buat mari ni dia nak cerita saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau Hammam dia boleh meriwayatkan daripada Abu Imran Al-Jawni secara tahdits, begitu juga Harun Al-A'war, mereka ini tidak lebih baik daripada Salam bin Abi Muti', kerana Salam bin Abi Muti' lebih dulu lagi, lebih tua lagi daripada mereka ini. Jadi kalau mereka ni hak muda ni pun dah dengan Abu Imran Al-Jawni, apa lagi lah Salam bin Abi Muti'. Itu tujuan Imam Bukhari. Itu tujuan dia. Dia nak ayatnya hak dua orang tu dah, hak ni lebih-lebih lagi dah, sebab dia orang lebih dulu lagi. Dan dalam riwayat dia ni ada sebut ada sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercerita daripada Nabi, tidak, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Hadis hak tulah je, iqra'ul Quran ma'talafat qulubukum fa idza ikhtalaftum faqumu anhu. Jangan jadikan Quran ini punca perbalahan, jangan jadikan Quran ini punca perpecahan. Bahkan Al-Quran menyatu padukan, memesrakan umat dia, pengikut dia. Jadi kenapa apabila baca Quran nak jadi bergaduh pula? Itu ada hak tak kena lah tu. Hak tak kenanya lagu mana? Bila baca Quran, bincang, boleh selesai dengan baik, mestilah akan menimbulkan perpaduan, kemesraan. Tapi kalau sekiranya tak boleh selesai, jadi bertengkar, tentu tidak ada bila tidak ada penyelesaian gitu, maknanya kita tak tahu lah tu tentang ayat tu. Kita kena berhenti, itu lebih baik. Jangan duduk berselisih tu, duduk bercanggah tu, jangan begitu. Habis itu. Jadi gitulah. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, beliau berkata, bila Nabi SAW dekat nak matilah, yang ini beberapa hari sebelum dia nak mati, dalam riwayat yang lain dalam Bukhari ini juga disebutkan hari Khamis. Ni hari Khamis, dan Nabi SAW wafat pada hari Isnin, hari Khamis.
Perawi kata, ini Ibnu Abbas kata dalam rumah tu hari tu ada ramai orang lah, kata dia. Ada juga Umar bin Al-Khattab, ada juga. Tiba-tiba Nabi kata, buat mari kertas, surat, kertas dan pen, dawat, aku nak tulis sesuatu yang mana kamu tidak akan sesat sama sekali selepas ni kalau aku tulis. Gitu. Umar pun kata, Nabi SAW sakit berat ni, dan Quran kan ada pada kamu, pada kita lah ada. Cukuplah Quran tu, cukup. Ahlul Bait hak dalam rumah tu duduk berselisih. Jadi hak tadi, mana hak hadis yang kita baca tadi, Abi Imran Al-Jawni tadi, hak tu selisih depan Quran. Hak ni ayat selisih depan hadis, depan Nabi. Nabi itu hadis lah maksudnya. Semasa dia hidup lagi, lagu mana dia buat kalau orang berselisih depan dia. Begitu juga kemudian bila kita baca hadis, bila berselisih, lagu tu juga sepatutnya sikapnya. Jadi berselisih. Nabi ada yang kata, dah Nabi minta tu, builah, buat marilah kertas tu, biar dia tulislah, nanti kamu tidak akan sesat dah. Ada pula orang kata supaya dengan Umar tu, iyalah Nabi dah tengah berat ni, biarlah. Jadi duduk dalam keadaan tu, kau naik suara tu, kau tinggi suara tu, bising. Jadi siapa jadi bising, duduk orang ni kata mari, orang ni kata tak payahlah. Gitu. Nabi SAW pun kata, gila belakang, tubiklah belakang, tinggallah belakang, tubik belakang. Jadi Ibnu Abbas pun cerita kemudian ni, lama pula kemudian, bukan pada masa tu selalu dia cerita ni, kemudian berpuluh tahun kemudian dia cerita. Dia kata rugi besar benar, kata dia. Sebab apa? Rasulullah SAW tak dapat tulis pada hari itu, kata dia. Pasal apa? Pasal mereka duk berselisih lah. Berselisih, dia pun tak sih. Berhenti. Dia pun selisih, dah selisih, dia pun apalah, berhentilah, keluarlah belakang, tinggal aku. Sebab duduk berselisih ni. Itu hadis yang kedua, yang ketiga lah. Tetapi dari segi makna dia tu yang kedua, sebab dua hadis sebelum pada ni hak tula ialah berkenaan dengan Quran. Jadi hak nak di sini ada banyak perkara lah pengajarannya. Hadis ni pun sudah banyak kali dah kita jumpanya. Jadi hak mula-mula kita tengok, bila dalam rumah tu ada beberapa orang termasuk Sayyidina Umar, Nabi kata halumma aktub lakum kitaban, buat mari kertas. Dalam riwayat lain hak panjang tu, mari pen, buat mari dakwah, aku nak tulis. Kita tengok hasyiah nombor 8, hasyiah nombor 8 luar, halumma aktub lakum, tidak nak baca semua, nak ambil isi. Jadi ada yang kata amur man yaktub lakum kitaban fihi nassun 'ala al-a'immah ba'di au bayanu muhimmatil ahkam qalahu fil majma'. Yang ni aku akan suruh orang tulis, buat mari kertas tu. Sini dia kata aku nak tulis, tapi maksudnya setengah ulama kata aku suruh tulis lah, suruh orang tulis. Satu surat yang menyebutkan dengan terang tentang imam-imam, tentang pemimpin-pemimpin selepas aku, ataupun untuk menyatakan beberapa hukum hakam yang penting. Ini tersebut di dalam Majma'. Majma' ni nama satu kamus hadis. Selalu kita tengok dalam kitab ni dia rujuk ke situ, Majma' Biharil Anwar, kamus hadis, karangan seorang ulama India dulu sebelum Syah Waliullah lagi, Syekh Muhammad Tahir Al-Fattani. Kitab dulu kamus hadis. Tapi apa yang anda perhati, dia ada sikit-sikit yang beza dengan kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadith wal Athar karangan Ibnul Athir. Sikit-sikit yang beza, setengah-setengah tu hak tulah. Tapi adalah setengah-setengah tempat tu berbeza juga, banyaknya serupa. Habis sekat tu dia kata, qala al-Kirmani, Kirmani berkata, wa fihi, di dalam hadis ini terdapat pengetahuan yang kita dapat, iaitu Nabi SAW kana yaktubu,
boleh menulis. Nabi SAW ni boleh menulis, kata dia. Wal ummi itu maksudnya man la yuhsinul kitabah, orang yang tidak comel menulis. Tidak comel menulis tu, tidak kata boleh tulis kha comel gitu. Tapi menulis tu boleh. Tidak menafikan dah kata Nabi ni ummi, mana dia tak boleh menulis langsung. Tak boleh juga menulis. Hak kata ummi tu makna tak boleh menulis comel benar. Gitu kata dia. Bukan orang yang tidak mampu menulis, bukan itu ummi. Allahumma illa an yuqal, kecuali kalau kita kata maka nata'allama, Nabi SAW ni tak pernah belajar nulis, lakinnahu yaktubu ala sabilil i'jaz, tetapi dia dapat menulis secara mukjizat, sebagai mukjizat dia. Kecuali kita kata gitu. Maka hak ummi gapo tu mana buta huruf gapo tu hak dululah, ataupun orang lain dia tidak. Mula memanglah lagu tu. Lepas pada tu sebagai mukjizat dia boleh menulis. Di sini dia sebut. Ataupun yang dimaksudkan di sini, aku nak tulis ni digunakan secara majaz. Secara majaz. Jadi aku nak suruh orang tulis, bukan aku nak tulis sendiri. Intaha. Wa qala fil majma' wal amru lil irsyad la lil wujub. Tak apalah tu. Jadi hak kita nak sebut sini apa yang kita sudah sebut dah beberapa kali sebelum pada ni, pada ana sendirinya Nabi SAW ni boleh membaca, boleh menulis. Cuba tengok sini. Kirmani pun kata, dia kata Nabi SAW boleh menulis, cuma dia tidak belajar menulis seperti orang lain-lain. Dia boleh menulis sebagai satu mukjizat dia. Boleh membaca pun lagu tu juga. Hak tu paling sesuai dengan ayat Quran. Ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Mana sebelum tu wahyu tu memanglah tak boleh baca, tak pernah menulis. Tetapi maknanya sebelum itu kamu tidak pernah membaca, sebelum itu tidak pernah menulis, sebelum itu. Apa makna sebelum itu? Makna selepas tu boleh dah lah. Ini ramai juga ulama yang berpendapat begini. Termasuklah Abu Dhar Al-Hirawi yang selalu kita jumpakan nuskha Abu Dhar. Ini Bukhari, nuskha Abu Dhar. Abu Dhar tu dia kata Nabi SAW boleh membaca, boleh menulis juga. Dan ramailah lagi ulama-ulama yang lain. Termasuk Hafiz Ibn Hajar sendiri dalam Fathul Bari cenderung kepada pendapat itu. Dia cenderung Nabi SAW boleh membaca, boleh menulis. Dan hak kata ummi itu supaya kita kata dah lah, ummi ni dalam bahasa Arab tidak mesti makna buta huruf. Hak kemudian ni orang boleh sebut ummi buta huruf selalu, tak mesti. Kita nak tahu hak dalam hadis, dalam Quran, kena tengok Quran dan hadis lah, dia pakai dengan makna lagu mana. Kalau kita tengok Quran dan hadis, ada beberapa makna ummi itu. Dan kita nak pakai dengan makna ummi itu dengan makna dengan makna buta huruf, tak ada jelas. Tak ada jelas menunjukkan begitu dalam Quran ke ataupun dalam hadis. Kecuali kalau ada hadis nahnu ummatun ummiyatun la naqra'u wa la naktub, itu saja kalau ada. Tetapi ulama-ulama bahas lagi hak tu pun. La naqra'u wa la naktub itu tafsiran perawi, yakni bukan hadis, itu mudraj. Hak hadisnya nahnu ummatun ummiyatun, sekat tu. Hak ni tafsiran orang kemudian dia mengikut fikiran dia. Hak dia faham gitu. Ummiyah dah sebut ummiyah kan, dengan mana buta huruf lah, tak kerti baca, tak kerti menulis. Padahal kita kena tengok hadis dan Quran yang lain. Ummi yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis itu sebagai satu kelebihan. Dan ummi nisbah kepada Ummul Qura. Satu lagi dalam Quran disebut Ahlul Kitab tu, orang-orang Yahudi dan Nasara tu maklum boleh membaca, boleh menulis. Tetapi dalam Quran disebut wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitab. Hak ni bukan berkenaan dengan orang Arab. Hak Mekah ni berkenaan dengan ahli kitab. Dia kata ummi juga. Jadi Arab tu buta huruf ke? Itu apa ni, Yahudi dan Nasara buta huruf ke situ? Tidak. Dalam Quran tu sendiri kata ummi tu la ya'lamunal kitab,
Mereka tidak erti kitab agama tu, Taurat itu tak erti. Bukan hak lain, dia tak erti baca, tak erti menulis. Jadi maksud ummi dalam Quran ialah orang yang tak erti tentang kitab agama, kitab yang diturunkan daripada langit. Itu maksud ummi. Hak lagu ni di kalangan ahli kitab pun ada. Hak itulah dalam ayat tu sebut. Ayat tu bukan untuk orang Mekah, bukan untuk orang Madinah, tapi duduk cerita tentang ahli kitab. Maknanya ahli kitab ada juga hak ummi. Jadi bukan di situ makna ummi tu makna buta huruf. Dah. Makna tak erti kitab. Seperti mana orang-orang Arab tak erti kitab, sebab memang tidak ada nabi sebelum pada nabi kita. Nabi Ismail lama, sekian lama dah. Jadi tak ada kitab daripada langit yang mereka baca sebagai kitab agama, tak ada. Bukan bermakna orang Mekah dan orang Madinah, orang Arab tu buta huruf. Itu satu kesilapan yang banyak berlaku dalam masyarakat. Sebenarnya tidak gitu. Ahli kitab ke, orang Arab ke, semua tahu dah. Ada dakwah, ada pen, ada kertas, ada apa. Kalau tidak, apa guna? Allah SWT kata wal qalami wa ma yasturun. Sumpah dengan qalam tu apa makna? Kalau beberapa orang cara-cara yang ertinya menulis. Lepas pada tu dia kata tak ada kertas pada masa tu nak tulis. Ya, kitab Bible tu tulis dalam dia. Pada masa tu zaman Nabi pergi buka depan dia tu ada layar-layar dia tu. Hak tu tulis atas dia. Kertas lah. Tak ada kertas lagu mana. Dah dalam Quran sendiri pun ada sebut kertas. Walau nazzalna alayka kitaban fi qirtas falamasuhu bi aydihim. Tu kertas ada. Macam mana tak ada kertas? Ada. Artinya Quran ini sudah ditulis dah dalam kertas. Sumpah kitab-kitab lain lah juga. Di sini ada apa? Apa yang anda sebut dulu, tak boleh baca, boleh menulis, itu adalah salah satu pendapat ulama. Jadi kalau kita nak pegang hak tu, apa salahnya? Apa yang macam maksa semua orang mengikut pendapat hak tu? Hak kata Nabi buta huruf dan orang tu orang dia buta huruf. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dia yang mengutuskan rasul di kalangan orang-orang ummi, di kalangan mereka. Sayyidina Abu Bakar buta huruf, Sayyidina Umar buta huruf, Sayyidina Ali buta huruf. Ramai lagi sahabat-sahabat yang lain reti baca, reti menulis. Nabi SAW tidak diutuskan kepada mereka juga. Kau diutuskan untuk hak buta huruf saja. Jadi makna tak jelas di sini. Istilah kalau dengan makna buta huruf tu tak jelas. Bermakna tak termasuk demo tu lah. Sedangkan untuk semua. Hak reti baca, tak reti baca pun semua. Hak reti menulis, tak reti menulis pun semua diutuskan untuk semua. Kalau kita kata huwallazi ba'atha fil ummiyin dengan makna buta huruf, tak termasuklah Sayyidina Abu Bakar dan orang-orang lain lagi hak reti menulis tu. Hak reti baca tu tak termasuk. Takkan gitu. Situlah maknanya banyak perkara lah sebenarnya bercanggah dengan Quran itu sendiri. Tak boleh pergi. Hak ni hak lebih kemahnya daripada hak kata buta huruf. Sahabat-sahabat kebanyakannya buta huruf. Tak ada lagu tu. Lepas tu ada hak zaman Badar tu, ada Nabi SAW suruh hajar baca, suruh hajar menulis. Yalah kalau ada lagi. Kalau ada lagi, maknanya dia mementingkan perkara itu, ambil berat tentang perkara itu. Tentang ilmu ni, pengajaran ni, pengajian ini, sehingga kalau orang itu tak ada duit untuk menebus diri dia, keluarga dia tak boleh nak tebus diri dia sebagai tawanan itu, Nabi SAW boleh lepas dia dengan sebab dia bagi ilmu. Mana penting ilmu. Dan buta huruf tu bukan satu kelebihan. Kalau kelebihan buta huruf, apa yang Nabi suruh hajar tu sampai lepas orang tawanan tu? Ini menunjukkan buta huruf tu tak boleh pada pandangan agama apa. Sebab tu Nabi suruh celik huruf tu, dia suruh mengajar tu. Bukan satu kelebihan buta huruf tu. Masalahnya sekarang buta huruf tu dikatakan bukan Nabi saja, hak lain-lain buta huruf berlaku, ataupun sebahagian besar, kebanyakannya buta huruf. Tak kena tu, tak kena. Zaman jahiliah lagi sudah ada dah kertas, sudah ada dah. Dan ditulis sama ilmu alaqah tu gantung depan Kaabah tu, tulis di gam dia. Tulis untuk apa? Dah kalau buta huruf hak kebanyakannya, siapa dia nak menilainya syair tu? Molek ke tak molek? Tak payah gantung lah. Dah muka buta huruf. Tak kena tu. Sebenarnya ummi tu dalam Quran, dalam hadis sama ada dengan makna orang-orang yang tidak tahu tentang
kitab langit, kitab agama, ataupun ummi itu dengan arti ummil qura, orang-orang yang duduk di Mekah, penduduk Mekah. Yang ni orang-orang ahli kitab panggil ummiyin kepada bangsa Arab ni, bangsa Arab. Itu maksudnya, hak tu lebih tepat. Nisbah kepada ummil qura gitu. Tak apalah. Tapi apabila dia pegang buta huruf, tak tahu semacam Nabi kata, mari aku nak tulis, aku nak suruh orang tulis. Dia tak tahu lagu tu, sama lagu tu. Padahal berapa banyak tempat menunjukkan memang jelas Nabi nak tulis sendiri. Dan dalam hak perjanjian Hudaibiyah tu, sapu dia tulis sendiri. Tapi orang-orang hak terima Nabi buta huruf ni, dia akan kata Nabi suruh orang tulis. Maksud kalau kata dia tulis tu, orang lain tulis, dia suruh tulis. Ini termasuk dalam majas mursal, serupa dengan kata dia lah tu bina tu, masjid tu, raja tu lah bina, bukan dia pergi buat sendiri. Dia kata dia suruh pada zaman pemerintahan dia. Dia buat gitu tu. Itu ialah masing-masing lah. Kalau nak terima hak tu, ya ikutlah. Tapi pada anda tidak sedap tu, hak ni lebih sedap, lebih sesuai. Tak apalah. Lepas tu dia sebut ni kan, di luar ni dalam hasyiah ni dia kata perintah di sini. Nabi SAW kata wak mari surat apa ni, ketah dan dakwah gapo tu. Jadi perintah di sini, apa perintah ni? Dengan makna wajib ke dengan makna apa? Itu dia tulis. Qala fil majma' wal amru lil irsyad la lil wujub. Amar di sini dengan makna irsyad, bukan dengan makna wajib. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi cadangan, mungkin baik, baik untuk mereka. Sekadar tu je. Bukan maknanya kalau mereka tu tak buat pergi, ketah tu dosa belaka. Dosa ni kalau depan Nabi siapa masuk neraka, bukan main-main. Lepas tu tak memang tak bagi pun. Dan kalaulah kita kata, supaya orang Syiah kata ini semua ni sebab Umar lah, tak jadi Nabi tulis ni. Yalah, orang lain tu doa ke dia. Apa ya takut sangat ke Umar tu, tak sudah cakap ke dia, ambil wagi. Apa tak wagi orang lain. Jadi bukan Umar saja yang salahnya, orang lain pun salah juga. Sayyidina Ali pun salah juga. Apa tak wagi? Kalau wajib, makna wajib, perintah ni makna wajib, dosa. Sayyidina Ali dosa, apa tak wagi? Abbas dosa, ayah dia dosa juga, apa tak wagi? Satu di sini dengan makna irsyadi. Sebab itulah banyak kadang-kadang dalam ayat Quran ini, begitu juga dalam hadis, amar tu tidak makna wajib, tidak makna mesti, makna irsyadi. Sebab baru ni kita bicara tentang saksi ke apa yang disebutkan dalam Quran. Setengah orang dia pegang hak zahir. Fa illam yakuna rajulain farajulun wa imra'atan. Kalau tidak dua orang lelaki, seorang lelaki, dua orang perempuan. Mana dia kira hak tu yang disebutkan itu mesti kena bilangan lagu tu, mesti kena lagu tu. Sedangkan tidak mesti. Fastashhidu syahidaini min rijalikum, wastashhidu syahidaini min rijalikum. Kamu kemukakan saksi dua orang lelaki di antara kamu. Jadi istashhidu ni amar di sini dengan makna wajib ke, mana kita terikat dengan bilangan tu, dengan lagu tu, ataupun irsyadi. Ni macam ni. Kalau irsyadi, tidak semesti kita terikat dengan hak tu. Man untuk kebaikan duniawi saja, untuk kebaikan kita, adalah tu kebaikan mungkin. Gitu, setara tu je, bukan makna mesti. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang wajib sungguh, apa yang Nabi pakai awak senyap gitunya, salah juga Nabi. Kalau memang benda ni memang sesak umat dia, dengan sebab dia tak tulis, maknanya Nabi tidak menyampaikan apa yang Allah SWT wajibkan dia menyampaikannya. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Sampaikan apa yang diturunkan kepada engkau. Kalau engkau tak sampaikan, bermakna engkau tak sampaikan utusan Allah. Itu besar tu kesalahannya, besar kesalahannya. Tidak layaklah dia tu jadi Nabi.
Apa ya dia ni? Kerana orang kata gitu, apa tak jadi tulis. Bukan hari tu Sayyidina Umar tidak duduk situ semua. Pas malam 2-3 malam, dah di balik rumah dia. Kelah kata, kalau mengikut cara Syiah ni macam Nabi takut pada Sayyidina Umar. Yalah, kalau takut pada Sayyidina Umar tak ada situ semua. Ketika dia tak ada tu tak boleh tulis. Ketika dia tak ada, kita kata takkanlah lagu tu dah tidak sabit tu. Memang dia tahu dah hak ni tidak wajib, bukan suatu yang mesti tak dapat tidak. Kalau hak tak dapat tidaknya tulis dah. Tak nyabik depan rumah tu selalu tulis dah. Kalaulah kita kata, kita kata, dia takut, kau takut geger. Dia ketika orang tak ada tu tak boleh tulis kau. Ada 2-3 orang. Boleh, dia tak tulis. Mana salahlah dia. Salahlah. Sebab tu kita kata amar di sini bukan dengan makna wajib. Betul dah ulama kita kata tu, kalau makna wajib nambah ke Nabi dosa. Bukan setakat dosa lah, lebih daripada tu lagi lah. Berat lagi pada orang lain. Jadi ini irsyadi. Dan sahabat-sahabat ni dia tahu Nabi kata gini ni irsyadi, bukan wujub, bukan lil wujub. Dia faham daripada suasana tu, qarinah tu, suasana tu dia faham gitu. Kalau tak betul, sepatutnya Nabi tegur, tak boleh, mesti kena mari. Hak ni bukan irsyadi. Sepatutnya kena kata begitu. Jadi bila sahabat-sahabat kata begitu, dah bis ni kamu pergilah senang. Dan dia pun tak buat apa. Jelas menunjukkan betul apa yang sahabat tu faham, yang Sayyidina Umar tu faham, bahawa ini hanya sebagai tambahan saja, sebagai lampiran saja, bukan hak utama. Hak utamanya sudah cukup, betul dah dia kata. Kalau tak betul, Sayyidina Umar kata, apa mu kata lagu tu? Tak betul tu. Hak ni, dia tak kata begitu. Dia tak kata begitu. Sedangkan ini peristiwa hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin baru mati. Lepas pada tu Nabi tubik lagi, pergi ke masjid. Bukan tak boleh buat, bukan dia tak khabar, dia khabar lagi. Lepas pada tu, apa dia tak tulis? Ini menunjukkan dah. Lepas tu yang demo tu sungguh sangat tu, sibuk sangat tu, tulis tu, sibuk sangat. Apa? Dia sibuk sangat tu gini. Dia katanya kalau Nabi nak tulis nama Iman 12 tu. Hak tu dia sibuk sangat tu. Masalahnya dia tahu mana Nabi nak tulis dalam kertas ni Iman 12 tu, dia tahu mana? Tak ada tahu. Dah tak ada bukti. Macam mana kita boleh kata dengan tepat nak tulis ni hak Iman 12? Tak boleh pergi belakang. Kita boleh kata dia nak tulis Abu Bakar hak jadi khalifah selepas dia. Boleh kata. Begini tertib. Dia nak tulisnya lepas Abu Bakar Sayyidina Umar, lepas Sayyidina Umar Sayyidina Uthman, lepas Sayyidina Uthman baru Sayyidina Ali, lepas pada tu orang-orang lain lagi. Kita boleh kata kalau nak kata lagu tu. Tapi kita tak kata lagu tu. Hak kita katanya jelas. Terbuktinya dalam hadis kata, dalam hadis Bukhari sudah berapa kali kita jumpa, ya'ballahu wal mu'minun illa Abu Bakrin. Nabi SAW pernah nak panggil Aisyah, nak panggil Abdul Rahman, nak panggil dia nak tulis. Lepas tu dia kata tak payahlah. Sebab apa? Sebab Allah dan orang mukmin tidak akan terima kecuali Abu Bakar. Tak akan terima ke apa? Hak jelasnya kita tengok lepas pada Nabi mati, hak betul. Hak jalan kenyataan, jadi sejarah. Gapo dia? Tidakkah betul Sayyidina Abu Bakar tu jadi khalifah selepas Nabi? Kalau kita kata Nabi SAW nak raya, selepas dia Sayyidina Abu Bakar selalu jadi khalifah, betul. Kalau kita nak kata gitu, tapi tak ada dalil, kita tak kata lah gitu. Kalau kita kata gitu pun dengan kenyataan memang betul. Hak dia kata tu tak betul. Tak betul. Begitulah bendanya. Dan ada ulama kita mengatakan Nabi SAW kata gini, dia nak sudi, dia nak uji sahabat-sahabat dia faham molek ke tidak hak mengaji selama ni. Sebab kita kalau mengaji kan, ujung-ujung tu dia perasa, ujung tahun tu perasa. Bila perasa tu anda tahu tidak semestinya hak perasa tu soalan tu betul. Kadang-kadang yang buat soalan dia tahu dah tak betul, dia tidak maksud gitu, tapi nak tahu ni orang yang diuji ni dia nak jawab lagu mana. Kalau kita faham betul, selesailah masalah. Kalau kita tak faham betul, kita terpengaruh dengan soalan dia tu, kita kata apa kali betul lagu ni, kita faham, kita pun mau jawab sepohon lagu tu. Tak betul. Jadi sini pun Nabi SAW nak tengok
Dalam ramai-ramai Sayyidina Umar kata gitu selalu. Mana supaya di kalangan anak murid dalam ramai-ramai hak cerdik, dia kata gini. Lepas tu Nabi pun senyap. Maknanya dia puas hati lah tu. Dia puas hati. Mana akan datang kalau timbul masalah apa-apa ada hak cerdik 4-5 orang lagu ni pun pada dah. Dia akan menyelesaikan masalah. Dia akan menyelesaikan masalah. Gitu. Dia nak uji saja. Nak tahu jawapan lagu mana. Jadi jawapan tu betul lah. Saya nak ajak jawab tu. Kalau tak betul, dia mesti kena betul. Ini masalah agama. Dia tak betul, dia senyap. Maknanya betul lah. Betul dah gitu. Lepas tu Ibnu Abbas ini dia berasa duka cita, rugi besar. Itu pendapat dia. Dia pun tak tahu juga kepada dia Nabi nak tulis tu. Cuma Nabi pernah nak lah. Kalau lah bui, boleh juga kita tahu. Belah mana-mana pun kita boleh tahu. Walaupun benda tu tidak penting, bukan perkara wajib pun kita boleh tahu. Sekadar tu. Sebab sebagai sahabat-sahabatnya, walaupun kecil setara mana pun, hak Rasulullah adalah besar bagi dia, penting. Tak boleh tahu tu satu kerugian lah. Gitu. Itu pandangan dia. Orang lain ada kenyesal sepada dia. Gini mu. Siapa dia menangis? Gak sahabat-sahabat lain banyak lagi hak lain-lain, perkara-perkara lain. Orang lain khilaf. Orang lain kata sudah mansuh. Tak dia terima daripada Nabi sendiri. Dia nak buat lagu tu. Kata tatbik kan. Ibnu Mas'ud masa rokok tu dia ni tangan dia buat gini, celah. Bukan letak atas lutut. Dia tak pakar orang lain. Pasal hak ni dia dengar sendiri Nabi. Itu keadaan sahabat. Kita kena faham hak tu. Macam juga Ibnu Abbas ni lagu tu. Kita tak boleh nak pegang. Ni menunjukkan hak ni penting benar. Kalau penting benar apa dia sendiri tak tegur, tak rayak dulu, tak pergi ketah tu. Salah dah lah dia. Tak ada kena-mengena tu. Dia sendiri itu perasaan dia. Orang lain tak ada lagu tu. Orang Syiah pegang kuat benar lah ni, tengok kata dia. Jahat Sayyidina Umar kata dia. Adakah pula dia lawan Nabi? Padahal dia tidak salah lagu ni. Dia kata tu Allah kemolek Nabi SAW ni pernah. Biarlah dia rehat. Kita sudah ada dah kitabullah, cukup lah. Cuma hak kita nak sini ni bab ni, iaitu Nabi SAW tak suka bertengkar depan dia. Tak suka sampai naik suara gitu. Sebab apa? Sebab dia ni punca hidayah, dia punca perpaduan, punca kesatuan. Takkan jadi bertengkar-tengkar ni panah dia jadi panah, dia jadi balik. Itu kesudahan dia. Terutamanya depan hadis, depan Nabi tak sepatutnya. Sepatutnya depan Quran, depan hadis ni kita mendapat hidayah, kita mendapat kemesraan, bukan perbalahan, bukan perkelahian. Sebab tu Nabi SAW kata pergilah, tinggallah aku. Dia tidak suka hak tu. Bukan tidak suka atas Sayyidina Umar tu kata cukuplah Quran pada kita. Bukan kerana tu. Hak tu dia sendiri berduduk kata dah lah betul. Apa dia nak marah Sayyidina Umar kata begitu? Ya dia tak sukanya ni sikap itu. Siapa berkelahi depan dia, begitu juga kepada kita kemudian kelahi depan hadis. Siapa jadi panah. Sebab kita learn ni lah. Kita raya hadis tak saya pakai. Lagu tu bahaya. Tak boleh lagu tu. Sepatutnya dah ada hadis, ikutlah. Ni tidak. Hadis tu letak ke tepi. Yang lebih penting hak tok guru kita. Mana boleh lagu tu. Sesatlah jadinya. Ada kalanya jadi sesat. Kalau tidak jadi sesat pun jadi ahli bid'ah. Rugi diri sendiri saja. Sepatutnya sebuah Quran ma'talaftum. Selagi menimbulkan kemesraan, kamu mesra. Kalau sudah berselisih, begitu juga hadis. Hadis pun lagu tu juga. Sepatutnya bila sudah ada hadis, selesai masalah. Dan kalau menghadapi hadis kita jadi keliru, jadi itu mana kena berhenti. Tidak layak, tak sepatutnya kita terus lagi dalam keadaan itu. Tak apalah. Bab qaulillah wa amruhum syura bainahum. Ini Imam Bukhari nak cerita, bukan bermakna orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dia tak boleh bincang, dia tak boleh guna fikiran dia. Tak. Kena mesyuarat di Quran sendiri pun perintah. Mesyuarat ni mesyuarat benda lagu mana? Tak ada nas Quran, tak ada nas hadis, ya terang. Boleh mesyuarat.
perkara-perkara dunia, masalah nak perang, masalah senjata lagu mana, nak guna, bolehlah bincang hak tu. Tapi kalau sudah ada hukum dah, nak bincang apa lagi? Sepatutnya lah ikut hak tu je. Tak boleh duk khilaf dah. Boleh beza pendapat ni kalau hak tak ada terai dalam perkara duniawi, urusan dunia boleh. Bahkan Nabi SAW sendiri pun mesyuarat dengan sahabat-sahabat dia dalam urusan dunia. Dalam hukum tak payah mesyuarat. Nabi SAW pun diterima daripada Allah. Hak tu tak ada dah nak bincang-bincang, tak ada dah. Jadi orang lain lebih-lebih lagi lah, begitu. Tapi dalam hal dunia, dalam hal yang tidak ada nas yang terang, molek sekali. Bahkan mesti kita kena mesyuarat. Kena mesyuarat, terutamanya perkara-perkara besar. Wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, yang di dalam perkara-perkara khusus, perkara-perkara yang besar. Bukan setiap titik bengik pun nak mesyuarat juga, tidak dalam itu. Sebab itulah dia kata fil amr, dalam urusan khusus, dalam urusan itu ma'rifah. Ma'rifah ni dia memberi makna khusus lah. Maklum perkara lagu ni hak kita nak mesyuaratnya, bukan perkara lagu ni. Bukan tak tentu perkara tu ikutlah perkara lagu mana. Kalau lagu tu nakirah, nida, dia guna dalam bentuk isim ma'rifah. Isim ma'rifah ni yang khusus, hak lagu ni hak boleh bincang, boleh mesyuarat ni. Bukan masalah apa nama ni, masalah-masalah hak sudah terang dah. Misalnya perzinaan tu tak boleh, zina tu tak boleh, tak boleh bincang dah dari segi kerana kau gapo tak boleh dah. Tak ada tak ada gapo pun tak boleh. Waktu tu tidak sabit apa ni merugikan duit kerajaan, kau jadi kucak-kacir, tak ada apa-apa, tak boleh. Waktu tu pasal apa sudah terang dah. Hak tak terang tak apa boleh nak bincang. Tentang bajet kau, belanjawan negara kau, apa boleh bincang. Tu musyawarah itu sebelum membuat keputusan yang muktamad. Itu musyawarah. Dan tabyin sebelum terang nak buat macam mana. Itu musyawarah. Pasal apa? Pasal Allah SWT berfirman, bila engkau sudah berazam, yakni sudah bertekad, sudah membuat keputusan yang muktamad, maka engkau berserahlah kepada Allah. Maknanya sesuatu perkara besar ni kita tak boleh guna fikiran kita sendiri. Boleh jadi kita tak nampak perkara sudut-sudut yang kecil-kecil, yang halus-halus, yang sebenarnya penting juga. Dengan sebab itu dia suruh mesyuarat. Tapi bila mesyuarat, katakanlah hasilnya tidak baik, kita sudah bertekad dah, kita sudah puas hati dah, bincang dah, mikir dah, beradu fikiran dah, sama-sama kita tu. Lepas pada tu kita sudah buat kesimpulan, kita redalah dengan keputusan Allah. Tapi kita buat keputusan muktamad ni selepas kita puas hati dah, guna fikiran, mikir sejauh kemampuan kita sebagai manusia, kita sudah guna dah. Lepas pada tu kalau tak jadilah, katakan tak apa, kita redha. Itu maknanya fatawakkal ala Allah. Bila Rasul sudah berazam, tidak ada sesiapa pun boleh mendahului Allah dan Rasul, tak boleh. Bila Rasul sudah buat keputusan, walaupun dalam perkara duniawi, setelah mesyuarat dah, bila sudah mesyuarat dah buat keputusan dah, tak boleh. Begitu juga orang lain-lain pun, setara Nabi pun tak boleh. Orang lain pun gitu juga. Kalau tidak, tak ada guna lah, penat 2-3 malam ada mesyuarat, pada tu ubah gitu, tak ada guna. Sebab Nabi SAW pernah bersuara dengan sahabat-sahabat dia pada hari Uhud itu. Nak perang Uhud, lagu mana? Kita nak duduk bertahan dalam Madinah saja, kau tunggu pokok dia? Kau kita nak keluar daripada Madinah, kita sambut pokok dia di luar daripada Madinah, jangan sampai masuk dalam Madinah. Dia sahabat-sahabat ni bagi pandangan kita keluar, kata dia. Kita keluar daripada Madinah, tak usah duduk dalam Madinah. Jadi jangan pergi dia dah sapa kepada Madinah, kita lawan sekat dia di luar daripada Madinah lagi. Gitu. Nabi SAW pun dah keputusan lagu tu, tak apa, pakai baju besi dan sudah berazam. Lepas pada tu ada pula sahabat kata, tak usahlah, sebab gini, sebelum pada tu Rasulullah macam lebih kenal kalau duduk di Madinah. Ini masalah strategi perang masing-masing lah. Dia fikir gitu. Tapi dah ramai-ramai ni kata keluar. Lepas pada tu ada pula kata, tadi Nabi tu nampak macam dia nak duduk di Madinah, tak mau keluar. Ada pula kata,
kita duduk di Madinah sajalah. Setelah buat keputusan dah, Nabi SAW pakai baju besi dah. Nabi SAW tak cenderung kepada mereka, tak hiraukan mereka dah. Dia keluar juga, dan dia kata, tidak seyogianya seseorang Nabi itu bila dia sudah pakai baju besi, lepas tu nak pecah pula. Bukan lagu tu. Bukan lagu tu cara Nabi bekerja. Bila sudah buat keputusan, kita kira ke mana-mana. Gitu. Mana dia tegas. Dia pendirian dia tu lagu tu. Tak boleh ubah. Kecuali kalau Allah memutuskan supaya balik semula. Tapi Allah SWT tak ada apa-apa, tak ada tegur. Terus gitu. Maknanya tak apa jugalah. Kalau keluar pun tak apa juga. Tapi nak ceritanya sebelum pada tu, tidak. Nabi SAW lebih kenal duduk di Madinah. Tapi hak lebih ramai sahabatnya kata, kita keluar. Bila terima hak tu tak apa. Hak ni dalam perkara duniawi, urusan nak perai lagu mana tu. Tu boleh. Jadi kalau setara Nabi ni dia berbicara, apalagi lah orang lain. Maknanya di sini Islam tidak memberi ruang kepada kediktaturan ataupun diktatur. Nak memerintah secara maharaja lela, orang kata tak boleh lagu tu. Sebab apa? Setara Nabi tu dia bicara dengan sahabat-sahabat dia. Orang lain lebih-lebih lagi lah. Ini bermakna ajaran Islam bukan diktatur. Islam tidak ada ajaran itu. Islam ini kalau hak zaman ni lebih sesuai dengan demokrasi. Tapi Islam itu bukan demokrasi. Islam bukan demokrasi. Islam lebih baik lagi daripada demokrasi. Bukan demokrasi. Cumanya dalam bab ni adalah sama dengan demokrasi. Ada sama. Nak sama 100% tak juga. Tak. Dalam segi yang lain dia tidak serupa. Sebab tu kata di Islam dia ada cara dia sendiri. Dalam bab mesyuarat tu ya ada serupa dengan demokrasi. Tapi kalau demokrasi, pemimpin dia, presiden dia 5 tahun. Kena tukar lain lah. Kalau tidak dia cap diktator selalu lah. Kalau lebih pada tu kan, dia kira nak berjatuh lah, nak fitnah, nak macam-macam lah. Sedangkan dalam Islam tidak, sampai mati boleh. Kalau layak sampai mati tak apa. Itu beza tu. Beza. Sebab tu kita kata Islam bukan demokrasi. Kalau demokrasi dia pilih hak ramai. Hak ramai. Undi pilihan raya. Hak ramai ni hak tak cerdik. Hak bodoh, hak ramai. Dia pilih hak tu. Islam tidak gitu. Walaupun demokrasi, walaupun mesyuarat di antara hak cerdik, bukan bicara dengan hak tak cerdik. Hak tak cerdik dia nak tahu apa. Jadi nilai cerdik setara mana pun tak serupa dengan hak paling bodoh di tempat tu. Itu demokrasi. Islam tidak. Tak sama. La yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Tak sama hak reti dengan hak tak reti. Ni hak reti dengan tak reti sama nilai dia. Sama undi. Tak boleh dua. Cerdik setara mana pun. Itu demokrasi. Islam tidak. Sebab tu kata banyak bezanya. Wasyawara Aliyan, dan Nabi SAW bermesyuarat dengan Ali dan Usama. Hak ni sebenarnya hak cerita hadithul ifk ni kita sudah bincang dengan panjang lebar dah. Ana tidak nak ulang dah hak ni. Dan hadis ini adalah di antara yang dipertikaikan dalam Bukhari oleh setengah-setengah ulama. Kita sudah bincang dah. Tapi kalau kita terima, maknanya Nabi SAW bincang, dia tanya pendapat. Tanya pendapat. Lepas pada tu bila turun ayat Quran mengikut hak ni lah, orang-orang yang terima hak ni, ayat innal ladzina ja'u bil ifk itu berhubung dengan membersihkan Aisyah. Padahal tak ada terang juga dalam hak tu tak ada terang. Tak apalah kalau kita terima pendapat mereka ini, hak tu untuk membersihkan Aisyah. Jadi bila turun ayat Quran, Nabi tak tanya dah orang lain, dia pakai hak Quran tu. Gitulah kesimpulan. Bila ada ayat Quran, dia pakai hak tu. Allah SWT kata suci, bersih, tak ada apa dah lah. Tak payah tanya dah. Kalau ada lagi hak kata lagu lain, tak boleh pakai lah. Pakai hak Quran. Begitu. Lepas pada tu pemimpin-pemimpin selepas Nabi selalu bermesyuarat dengan orang-orang yang amanah, ahli ilmu yang amanah. Jadi pemimpin-pemimpin yang berjaya dulu,
lagu mana. Dia tak tinggal orang-orang yang bijaksana, yang cerdik, dia tanya khabar. Dia dengar pendapat orang-orang ni. Kalau selagi pemimpin ni, orang-orang politik ni, dia dengar ahli ilmu yang ikhlas, yang amanah, selama itulah negeri tu akan selamat, akan baik. Tapi kalau ahli politik ni, kadang-kadang ahli politik ni pelik juga, dia ada buah-buah tu, buah dia tak pakai buah orang. Walaupun ahli ilmu kata macam-macam, dia tak pakai semacam. Tak lama tu lagu tu. Kalau lagu tu sama ada dia jatuh ataupun bangsa tu jatuh semua sekali. Tak lama lagu tu. Serupa juga masalah kalau di tempat kita baru-baru ni, terakhir ni, masalah nak mengajar matematik dengan sains dalam bahasa Inggeris. Berapa ramai profesor-profesor, doktor-doktor, ahli ilmu dalam bahagian tu, tak boleh, jangan buat lagu tu, salah, tak boleh. Kalau tak dengar awal tu, jangan tengok nak jadi lagu mana. Kalau tak dengar awal tu, berapa ramai orang cerdik-cerdik bahagian bahasa, bahagian sains sendiri, dia kata tak kena buat lagu tu. Tulis buku, ada buku, mereka semua turun tanda tangan situ, tak sokong kerajaan buat lagu tu, bahaya tu. Dan bagi alasan, tulis masing-masing artikelnya ada. Kalau tak pakai hak lagu ni, bahaya. Nanti tengoklah, dia kena pakai. Tengok, pemimpin-pemimpin dulu selalu bermesyuarat dengan ahli-ahli ilmu yang amanah dalam perkara-perkara besar, yang harus, yang boleh begitu, boleh begini. Kalau hak sudah terai dah, tak payah mesyuarat, ikut Quran hadis sajalah. Hak terai dah. Ni kalau hak tak terai, untuk apa mereka bermesyuarat? Untuk mereka mengambil hak lebih mudah. Setengah-setengah orang ni dia nak ambil hak payah semacam. Ada hak mudah pun tak sih, nak hak payah semacam. Siapa suruh lagu tu? Ni tengok ni, dalam Bukhari ni, imam-imam dulu mesyuarat bicara ambil hak mudah. Nabi SAW sendiri apabila diberi pilihan baina amrain, ma khuyyira Rasulullah SAW baina amrain illa ikhtara aisarahuma. Tidak diberi pilihan kepada Rasulullah di antara dua perkara, melainkan baginda akan memilih hak lebih mudah. Kita tak saya beri kemudahan pada orang. Kalau orang royak nak beri hak mudah, cap macam-macam, kata macam-macam, tuduh macam-macam, fitnah macam-macam. Tak kena tu, tak kena. Cuma kita tengok kitab ni, kitab ada. Kita ni bukan sport agama lain. Kitab cukup ada, Quran ada, tidak diubah, tidak dipindah. Supaya kitab-kitab suci lain, apa nak sibuknya? Tengok kitab macam ni ada. Untuk apa? Untuk ambil hak lebih mudah. Terang dia kata, kenapa nak ambil hak payah? Fa idza wadaha al-kitab, bila sudah terang kitab ataupun sunnah, mereka tidak akan melanggarnya, akan ikut itulah, tak akan pergi pilih hak lain dah. Itu cara pemimpin-pemimpin Islam dulu yang berjaya. Pasal apa mereka buat gitu? Kerana mengikut Nabi lah. Nabi pun lagu tu juga. Kalau bincang-bincang bila ayat Quran mari, selesai. Bincang tu selagi tidak ada Quran, tidak ada hadis. Kalau sudah ada, selesai. Ataupun Allah SWT wahyukan kepada dia tidak dalam bentuk Quran tapi dalam bentuk hadis, dia akan royak lagu ni dengan muktamad selalu, dengan putus selalu. Tapi kalau tidak, dia akan mesyuarat lagi. Begitu juga Abu Bakar, dia nampak kena perang dengan orang-orang yang tak beri zakat. Umar kata tidak lagu tu, maknanya bicara tu. Sebab tu dia tahu Abu Bakar tak setuju ni kata lagu ni, dia kata lagu ni, makna bicara dululah tu. Sayyidina Abu Bakar pun buat lagu tu juga, mana mengamalkan konsep ataupun prinsip musyawarah ini. Umar kata lagu mana, dia bagi dalil dia. Abu Bakar pun dia pakai hak ni juga, illa bihaqqiha. Tu ayat tu, hadis tu, ujung tu. Sayyidina Umar kata dia mengucap la ilaha illallah dah. Nabi kata bila orang mengucap tak boleh dah lah kita nak perang dengan dia. Mereka sudah terpelihara dah darah nyawa mereka, macam mana nak perang? Abu Bakar pegang dengan hujung dia, illa bihaqqiha, kecuali boleh dengan haknya, yakni hak kalimah syahadah itulah juga. Kalimah syahadah tu menghendaki kalau seorang tu bunuh orang,
boleh bunuh balas. Itu hak Islam lah tu, hak kalimah syahadah. Jadi kalau kita bunuh orang dalam keadaan itu, setelah dia bunuh orang, tak salah kita. Pihak pemerintah bunuh balas qisas, tidak salah. Darah mereka terpelihara. Baiklah kalau dia curi, tangan dia kena kerak, tumpah darah kan juga tu, tidak terpelihara darah dia. Itu makna hak Islam. Jadi hak ni pun lagu tu juga. Atas dasar hak Islam, dia telah melanggar hak tu, maka hak Islam memberi hak kepada kita untuk memerangi mereka, gitu. Lepas tu hisabuhum ala Allah. Boleh jadi orang itu masuk Islam secara nifak, dia munafik, kita tak tahu, kita tengok zahir saja. Keadaan hak sebenarnya serah kepada Allah. Tetapi hak ni terang, dia melawan kerajaan, dia nak menjatuhkan kerajaan, hak dilantik secara sah. Cuma itu alasan saja. Dia kata tak boleh bagi kepada pemerintah tu, bukan tak boleh bagi zakat. Alasan dia sebenarnya dia bermain politik. Sebenarnya apabila duit tu terkumpul dengan dia nak kumpul senjata, nak lawan pemerintah Sayyidina Abu Bakar. Itu maksud Sayyidina Abu Bakar nampak dah tu. Lepas pada tu Sayyidina Umar pun ikut dia juga. Sayyidina Umar pun setuju dengan dia. Dia kata setuju dengan dia. Abu Bakar tak heran kepada mesyuarah itu. Sebab apa? Depan dia sudah ada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain bagi pendapat gini, tak pakai. Sebab apa? Ini ada hadis illa bihaqqiha, ada. Illa bihaqqiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man baddala dinahu faqtuluh." Ini murtad ni. Murtad. Jadi Nabi sudah ada kata dah. Dia tak kisah. Dia perang semacam. Dan hak ni pun kita sudah bincang banyak dah. Di zaman Sayyidina Umar pula, Sayyidina Umar ni ahli mesyuarat dia siapa? Iaitu ahli ilmu. Qurra ni kalau dalam kitab hadis ni bukan makna qari, hak mengaji Quran, tahu tajwid waktu saja, bukan. Qurra ni kalau zaman awal maknanya selain daripada dia ni arif tentang bacaan Quran itu, dia arif tentang Quran itu sendiri, ajaran Quran itu. Makna alim. Hak itulah yang menjadi ahli mesyuarat Sayyidina Umar. Tua muda tak kisah. Hak tua pun ada, hak muda pun ada. Dia bukan bergantung kepada umur, tapi bergantung kepada ilmu dia tu. Hak tu yang menjadi ahli mesyuarat Sayyidina Umar. Wa kana waqafan 'inda kitabillah. Sayyidina Umar ni dia suka berhenti apabila bertemu ayat Quran. Mana kalau orang kata gini-gini, orang ayat Quran terang, dia akan berhenti. Dia tak akan canggah, tidak akan mengambil pendapat lain dah. Begitu. Kalau dia duk tengah marah pun, tiba-tiba orang mari Quran, betul, dia akan berhenti. Itu makna waqafan. Apa ni? Inda hukmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana inda hukm Rasulullah, jika hukum Rasulullah ada berhubung dengan orang yang membezakan di antara zakat dan sembahyang, dan mau mengubah agama dan hukum hakam agama, begitulah saudara. Lepas tu hadis ahlul ifk, ini nampak serupa dengan tadi juga. Kesimpulannya Nabi SAW bincanglah, tanya sebelum pada turun ayat Quran. Bila turun ayat Quran, habis, selesai. Ada lagi pendapat lain, dia tak pakai dah. Gitulah kesimpulannya. Hendaknya kita pun begitu juga. Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, sikap dia lagu mana, lagu itulah. Bincang boleh, mesyuarat boleh, tapi bila sudah terang, dalam perkara dunia pun bila sudah terang riba tu tak boleh takwil dah, tak payah mesyuarat dah tu. Tak payah mesyuarat dah. Gitu cara dia. Lain-lain ni serupa je. Kita sudah bincang dah dulu pada hadithul ifk dengan panjang lebar, sudah bincang dah situ. Jadi apa ni, bara'ah ikhtitamnya di sini habis dah bab ni, dan bab terakhir dah lepas pada ni tak ada dah Bukhari. Kitabut Tauhid, akidah. Dia penyudah Bukhari ni dengan akidah tauhid. Jadi tadi dia sudah tolak Syiah, sudah tolak ni tak betul ni, puak-puak karut. Akan datang dia akan tolak puak-puak Jahmiyah. Hak ni pun canggah juga dengan akidah tauhid. Jadi habislah ceritanya al-i'tisam bil kitab was sunnah. Jadi bara'ah ikhtitamnya seperti mana biasa Imam Bukhari ni bila dia sudah kitab dia, mana-mana bab dia akan isyarat kepada sudah.
Mana syarat sudah tu? Hafiz Ibnu Hajar kata, pada subhanaka ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tu situ. Sebab apa majlis ni kalau sudah, kan Nabi SAW ajar kita baca tasbih kafarah. Begitu juga bab ni apabila sudah nak habis dah tamat dah bab ni, tutuplah majlis. Tutup dengan subhanaka. Dia tu. Subhanaka tu isyarat waktu. Hak Nabi SAW ajar, iaitu kafarah majlis. Kafarah majlis itu. Isyarat situ. Dan Imam Bukhari juga isyarat kepada kematian. Yani Aisyah di sini, bila dia dituduh tu kan, dia berasa lebih baik mati. Mana teruknya pengalaman yang dia hadapi itu. Itu isyarat kepada mati. Satu. Yang keduanya, hendaknya seseorang itu dalam keadaan nak mati, dia mentanzih, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana betul-betul dia mati dalam tauhid. Pak tanzih ni subhanak itu menyucikan Allah. Menyucikan Allah dalam keadaan lagu mana? Iaitu tauhid lah. Tauhid tu biar bersih, biar betul-betul tauhid. Jangan belah-belah tauhid tu ada syirik. Tauhid apa lagu tu? Itulah sebabnya Imam Bukhari buat tajuk tauhid. Selepas ni dia sesuai dengan itu. Maknanya penutup hidup kita ni biar mati dalam tauhid. Hidup kita ni husnul khatimah. Husnul khatimah, kesudahan baik. Kesudahan baik kepada dia tauhid lah. Mati atas tauhid, atas kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah Imam Bukhari buat tajuk ni. Jangan pula dekat kita nak mati kita buat benda fitnah macam-macam yang bukan-bukan, buhtan yang besar-besar, tidak sesuai, tidak layak. Itu tak faham tu. Sepatutnya orang Islam dia mati dalam keadaan dia menyucikan Allah. Tauhid dia tu betul-betul bersih. Hak tu hendaknya. Jadi habis kat itulah. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana.